Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita lihat seafdal sedekah, keutamaan bersedekah. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan juga Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata, Nabi SAW bersabda, khairus sadaqah ma kana an dhahri ghinan wa bada' biman ta'ul, rawahul Bukhari wa rawahu Muslim. Riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim daripada Hakim bin Hizam sahaja. Riwayat Hakim bin Hizam sahaja daripada Imam Muslim. Riwayat Imam Bukhari ada dua perawi hadis, Abu Hurairah dan juga Hakim bin Hizam. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sedekah adalah yang an zuhri ghinan, orang yang kaya. Kaya di sini bermaksud kaya jiwa ataupun kaya harta. Kerana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia kaya juga, tapi bisa khawatin nafsi, iaitu kaya jiwa. Jiwa dia sangat pemurah, kerana dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Jadi bila dia nak sedekah, dia infakkan harta dia, infak semua, tak tinggal apa-apa pun pada diri dia, melainkan Allah dan juga Rasul. Tapi tuan-tuan jangan buat macam tu, melainkan iman tuan-tuan sama seperti Abu Bakar boleh. Kalau tak habis, anak isteri kita, semua kita, duit kita semua kita bagi sedekah sampai kita tidak ada apa. Dalam hadis yang lain Nabi kata, laisal ghina an kasratil 'ardi wala innamal ghina ghinan nafsi. Kekayaan sebenar bukan kekayaan harta, kekayaan sebenar adalah kekayaan jiwa. Tak disunatkan bagi seseorang yang tak ada harta untuk dia tak disunatkan bagi seseorang untuk dia sedekahkan semua harta dia. Tidak disunat dan tidak digalakkan, melainkan Abu Bakar, iman dia seperti Abu Bakar. Bukan setakat iman dia, iman anak isteri dia macam Abu Bakar. Kalau tak, dia tak boleh. Semua nak bagi sedekah, semua nak infak jalan Allah, dia dengan keluarga tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi bagi tahu, wa bada' biman ta'ul, mulakan dengan orang yang di bawah tanggungan kamu. Sedekah yang utama adalah orang yang wajib kamu bersedekah, iaitu anak dan isteri kamu. Itu diberi keutamaan. Jadi berdasarkan hadis ini, nak bagi tahu sedekah yang afdal adalah sedekah lebihan daripada harta kita. Bukan semua harta perlu disedekahkan sampai tidak tinggal apa. Begitu juga kalau kita lihat dalam Quran, disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Untuk pembagian harta pusaka ni adalah selepas wasiat, selepas ditunaikan wasiat si mati, dan juga selepas daripada ditunaikan hutang si mati. Bila dalam Quran sebut pembahagian harta pusaka selepas wasiat, wasiat dulu kena buat dengan menunaikan hutang si mati. Wasiat ni, kalau si mati wasiatkan sepenuh harta dia, semua harta dia, dia wasiatkan untuk infak jalan Allah, infak ke arah kebaikan, adakah perlu kita tunaikan? Maka dikhususkan dengan hadis yang lain, dengan hadis Sa'ad bin Ubadah. Nabi kata, as-sulus was-sulusu kasir. Kamu nak sedekahkan 1/3, 1/3 itu dah banyak daripada harta kamu. Kemudian Nabi kata, jangan kamu tinggalkan waris kamu mempunyai harta tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik berbanding kamu tinggalkan kepada waris kamu kemiskinan, kamu tak ada tinggal harta apa-apa pun. Jadi di sini
menunjukkan kepada kita dibenarkan wasiat 1/3 sahaja bagi orang yang mana wasiat ketika mana dia nak mati, ataupun sebelum dia mati pun, ketika dia sihat pun dia tak boleh wasiat lebih 1/3. Kerana lebih 1/3 adalah hak si waris, hak harta pusaka. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan darjat yang orang yang diberi keutamaan untuk bersedekah adalah orang yang keluarga kita sendiri, iaitu anak dan juga isteri kita. Hadis yang kedua daripada Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata Nabi SAW bersabda, "Idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abi Mas'ud, dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila seorang Muslim menginfakkan nafkah kepada keluarga dia, siapa keluarga dia? Orang bawah tanggungan dia, tak kiralah anak dia ke, isteri dia ke, ataupun kaum kerabat dia. Contoh mak ayah dia miskin, contohnya adik dia miskin, abang dia miskin, kakak dia miskin, bawah tanggungan dia. Wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan pada ketika dia infak dan dia mengharapkan kebaikan, mengharapkan rezeki, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, kanat lahu sadaqah, adalah nafkah yang dia berikan itu dianggap sebagai sedekah. Sedekah yang besar dan juga sedekah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita bekerja letih pagi, petang, malam bekerja, kemudian habis duit bayar sewa rumah, habis duit bagi anak isteri, sebenarnya di situ adalah satu bentuk sedekah. Bukan sedekah masuk duit dalam tabung masjid dan tabung surau je, bagi kepada anak-anak yatim je. Kepada keluarga kita juga dianggap sedekah. Bila mana kita berikan sedekah, bayar sewa rumah pun sedekah. Anak isteri kita duduk, walaupun kita rasa banyak duit habis ni, itu semua sedekah. Kalau dah tak cukup duit, tak perlu bagi sedekah kepada surau masjid, cukup sedekah dengan anak isteri je. Kalau ada lebihan, barulah sedekah di luar. Hadis yang ketiga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan hamba. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang kamu infakkan kepada keluarga kamu. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, satu dinar yang kamu infakkan kepada keluarga kamu, itu adalah ganjaran yang terbesar. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, ganjaran yang terbesar yang kamu infak, yang kamu sedekahkan adalah kepada keluarga kamu. Sebab apa? Kerana keluarga ini, dia kita beri sedekah, bagi nafkah adalah sedekah dan juga menghubungkan silaturahim. Kemudian hadis yang keempat, an Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi, seafdal dinar yang seseorang lelaki sedekah infakkan adalah dinar yang disedekahkan, diinfakkan kepada keluarga dia. Wa dinarun yunfiquhu ala dabbatihi fi sabilillah, dan satu dinar yang dia infakkan ke atas binatang tunggangannya di jalan Allah, dan satu dinar yang dia infakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Bila tuan-tuan lihat di sini, apa yang kita boleh mengambil pengajaran daripada tiga perkara ini? Nabi sebut ikut susunan. Yang pertama, seafdal dinar adalah infak kepada keluarga. Itu yang pertama. Nabi ikut tertib sebut. Sebab apa Nabi ikut tertib? Itu adalah daripada ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah dinar ataupun duit yang kamu sedekahkan untuk binatang tunggangan atau kenderaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah
dinar yang kamu infakkan untuk sahabat-sahabat kamu yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah infak seorang lelaki kepada keluarganya. Sebab apa letakkan yang pertama? Itulah seafdal-afdal infak berbanding yang kedua dan yang ketiga. Tetapi Ibnu Malik menyatakan tak ada dalil, tak ada petunjuk dalam hadis yang menyatakan kena tertib. Sebab dalam hadis disebut dan, dia tak sebut kemudian, dia tak ada sebut summa. Maksudnya bukan tertib. Bukan tertib. Maka fal afdal zalik illa an yujad mukhassisun. Yang afdalnya adalah kalau kita kata yang pertama, yang terafdal, beri infak kepada keluarga, itu yang paling afdal, perlu ada dalil yang mengkhususkannya. Sebab itu kita lihat yang kita boleh nyatakan Nabi SAW bersabda, ibda'u bima bada Allahu ta'ala bih. Mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Kalau Allah Ta'ala sebut innas safa wal marwata min sya'airillah, innas safa wal marwah. Sebab apa Allah Ta'ala mulakan safa dan marwah? Sebab start pada safa, tak boleh start daripada marwah. Apa yang Allah Ta'ala mulakan, maka di situlah kita kena mulakan. Hadis yang berikutnya, hadis yang kelima, an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, qalat, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, ali ajrun an unfiq ala bunay innama hum ali ajrun an unfiqa ala bani abi salamah innama hum bani faqala anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, adakah bagi aku ini adakah bagi aku dapat ganjaran sedekah, sekiranya adakah bagi aku dapat ganjaran pahala sedekah sekiranya aku infakkan harta aku untuk perbelanjaan anak-anak Abu Salamah. Mana anak-anak suami dia dah tak ada, dia yang bagi nafkah untuk anak-anak, dapat pahala tak? Anak-anak dia, hasil perkahwinan dia dengan Abu Salamah, sebelum dia berkahwin dengan Nabi, ada dapat beberapa orang anak lah. Antaranya adalah semua ada 4 orang. Siapa dia? Omar, Muhammad, Zainab dan juga Durrah. 4 orang. Omar, Muhammad, Zainab, Durrah dan juga Salamah. Salamah pun anak dia juga. 5 orang semua. Innama hum bani. Kemudian Ummu Salamah kata, mereka ini semua adalah anak aku. Mereka semua adalah anak aku. Faqala anfiqi alaihim. Maka Nabi kata, infaklah ke atas anak-anak mereka, anak-anak Abu Salamah ni, anak-anak kamu juga. Falaki ajru ma anfaqti alaihim. Maka bagi kamu pahala apa yang telah kamu infakkan kepada mereka. Mana setiap infak kamu, walaupun mereka ni anak yatim, ayah dah mati, kamu yang infakkan, setiap perbelanjaan kamu dianggap sedekah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan kepada kita setiap duit ganjaran yang kita setiap duit atau perbelanjaan yang kita keluarkan bukan sia-sia. Bukan sia-sia, tetapi semua ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-6 daripada Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Nabi SAW bersabda, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai jemaah-jemaah perempuan, wahai jemaah perempuan, hendaklah kamu bersedekah, walau min huliyikunna, walaupun daripada barang-barang perhiasan yang kamu ada, batu-batu permata dan sebagainya, sedekahkan. Maka Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud, dia pun pulang. Faqultu innaka rajulun khafifu zatil yad. Kemudian Zainab berkata, sesungguhnya kamu wahai suamiku, kamu iaitu Abdullah bin Mas'ud adalah seorang lelaki yang khafifu zatil yad, orang yang mana
ringan tangannya, sedikit tangan, maksudnya yang tak ada harta, tangan kosong, miskin. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah, sedangkan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan kepada kami untuk bersedekah. Fa'tihi fas'alhu. Apa jawapan daripada Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud kata, fa'tihi, kamu, bukan Abdullah bin Mas'ud kata, siapa, isteri dia Zainab. Zainab kata kepada Abdullah bin Mas'ud, suami dia, fa'tihi fas'alhu, wahai suamiku, kamu pergi jumpa Nabi, kamu tanya dia, fa in kana dzalika yujzi anni wa illa saraftuha ila ghairikum. Sekiranya boleh sedekah kepada kamu, kepada suami aku, kepada kamu, maka itu sudah memadai. Jika tak, maka aku kena bagi sedekah pada selain pada kamu, pada orang lain. Qalat faqala li Abdullah, maka Zainab berkata, Abdullah bin Mas'ud dia bagi tahu kepada aku, bal itihi anti, kamulah pergi, takkan aku nak pergi jumpa Nabi. Boleh tak isteri bagi nafkah kepada suami? Sepatutnya kamulah bagi tahu kepada Nabi. Qalat fantalaqtu, maka isteri ni pun pasrah, redha. Suami suruh, suami tak nak pergi, dia pun pergi. Fa idza mar'atun min al-ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan di kalangan orang Ansar sedang ketuk pintu. Hajatuha, hajat aku dengan hajat dia sama. Soalan aku nak soalan dia nak bertanyakan kepada Nabi sama dengan soalan aku. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi al-mahabah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diberikan kepada Nabi mahabah, rasa kehebatan, yang tu setiap orang nak bertemu dengan Nabi dia kena prepare dulu apa yang dia nak cakap, sebab dia takut, rasa kebesaran ataupun keagungan Nabi tu. Sebab tu tak ada yang berani terus berjumpa dengan Nabi. Selalu dia akan ketuk pintu tu, boleh tak berjumpa dengan Nabi, macam kita nak jumpa lah, wakil rakyat ke nak jumpa orang-orang besar. Sebab itu Imam At-Tibi menyatakan Nabi sentiasa ada kehebatan ini. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi dalam majlis Nabi, kana ala ru'usihim at-tayr, mereka punya dengar tunduk, dengar bukan tunduk tidur, tunduk dengar seolah-olah ada burung yang sedang hinggap di kepala mereka. Bila ada burung sedang hinggap, kita tak boleh gerak. Kalau gerak, burung tu terbang, jadi tegak macam tu. Dengar patuh dan taat kepada Nabi, dan rasa takut kepada Nabi, rasa keagungan, kemuliaan Nabi itu. Itu kita panggil izzah, kemuliaan, ketinggian diri Nabi SAW. Izzah atau kemuliaan ni Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW, bukan daripada diri dia, Allah Ta'ala yang beri. Kemudian Zainab kata, fa kharaja alaina Bilal. Zainab periwayat hadis ini, dia bagi tahu Bilal yang keluar, Bilal yang buka pintu. Kemudian kami kata kepada Bilal, i'ti Rasulullah, wahai Bilal, kamu jumpa dengan Nabi, fa akhbirhu anna mar'ataini bil bab, kamu bagi tahu kepada Nabi SAW, di pintu dia ada dua orang perempuan. Di depan pintunya ada dua orang perempuan yang nak bertanyakan soalan kepada Nabi. Soalan dia apa dia? Atujzi'u sadaqah anhuma ala azwajihima, adakah memadai seorang isteri sedekah kepada suami dia? Wa ala aitami ujurihima, dan juga adakah memadai seorang isteri sedekah kepada anak yatim yang di bawah jagaan dia? Maknanya suami dia sama ada suami dia ada anak dengan, sebelumnya ada anak dengan isteri lain, ataupun anak yatim yang lain, anak yatim yang dia jaga. Wala tukhbiruhu man nahnu, wahai Bilal, ingat pesanan kami, jangan kamu beritahu kepada Nabi siapakah kami. Itu rahsia antara kita, antara kami dengan kamu. Qalat fadakhala Bilalun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zainab, perawi hadis ni berkata, Bilal masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal pun bertanya kepada Nabi, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi jawab, Nabi tanya dulu, man huma, siapa dua orang perempuan yang bertanya tu? Maka Bilal
menjawab, imra'atun minal ansar wa Zainab. Seorang perempuan adalah di kalangan orang Ansar, seorang lagi adalah namanya Zainab. Maka Nabi SAW bersabda dan bertanya balik, ayyuz zayani, Zainab yang mana satu? Banyak Zainab. Isteri Nabi 2 orang Zainab, anak Nabi nama Zainab, cucu Nabi nama Zainab. Qala imra'atu Abdillah. Maka pada ketika itu Bilal jawab, iaitu isteri kepada Abdullah, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Di sisi ulama, istilah ulama hadis, al-muhaddisin, apabila disebutkan nama Abdullah di sisi ulama hadis, maknanya dia kembali kepada Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Umar, bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah tafsir. Sebut tentang hadis, Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abdullah bin Zubair, bukan Abdullah bin Amr bin As. Ini semua sahabat Nabi, tapi dalam ilmu hadis bila sebut Abdullah merujuk kepada, refer kepada siapa? Kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semua Abdullah yang disebutkan, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin As bin Amr bin As, Abdullah bin Zubair, semua ni ulama sahabat-sahabat yang tinggi, yang mulia. Tetapi Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi sikit, lebih tinggi. Kerana ulama-ulama kita menyatakan innahu afqahus sahabah ba'da al-khulafa'il arba'ah. Kerana Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang paling faqih di kalangan sahabat-sahabat Nabi selepas daripada khulafa' ar-rasyidin, iaitu selepas daripada Abu Bakar, Umar, Osman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Persoalannya, mengapakah Bilal memberitahu, bocorkan rahsia, sedangkan 2 orang perempuan tu melarang Bilal daripada bocorkan rahsia siapa yang bertanya. Menjadi satu kewajipan kepada Bilal menyimpan rahsia, tak boleh bocorkan rahsia. Tapi sebab apa? Nabi minta, Nabi tanya, siapa yang bertanya, terus Bilal bagi jawapan. Bilal tak simpan rahsia, sedangkan dia berahsia tadi dengan 2 orang perempuan, telah mengambil janji. Maka di sini ulama menyatakan, menjawab jawapan Nabi SAW adalah hukumnya fardu, wajib. Kalau dengan orang lain tanya, boleh tak nak bagi tahu. Tapi bila Nabi tanya, hukumnya wajib untuk kita bagi tahu jawapan dia. Apa jawapan Nabi? Nabi kata lahuma, iaitu likullin minhuma, bagi wanita Ansar, bagi wanita di kalangan orang Ansar, seorang wanita di kalangan orang Ansar, dan juga Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud, bagi setiap keduanya dapat 2 pahala. Yang pertamanya ajrul qarabah, pahala kaum hubungan, menghubungkan silaturrahim dengan kaum kerabat. Dan yang keduanya adalah wa ajrus sadaqah, dan juga ganjaran sedekah, dapat 2. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim. Ketahuilah oleh kamu, la yadfa' rajul zakatahu ila mar'atihi, seorang suami tak boleh bayar zakat kepada isterinya. Seorang suami tak boleh bayar zakat kepada isteri dia. Dalam masalah hadis yang kita sebutkan, isteri yang memberi sedekah atau memberi zakat kepada suami dia, itu hukumnya harus, boleh. Ulama sepakat, sebulat suara di kalangan ulama, suami tak boleh bagi zakat kepada isteri. Mengapa? Kerana isteri bawah tanggungan dia. Nak bagi zakat apa, memang dah bawah tanggungan, wajib. Zakat tu wajib, nafkah pun wajib. Takkan nak bagi nafkah pun bagi, zakat pun bagi, wajib. Dia kena satu je. Kalau dah wajib nafkah, tak boleh bayar zakat lagi kepada orang bawah tanggungan kita. Isteri bayar zakat kepada suami boleh, sebab isteri tidak ada nafkah untuk suami. Wala tadfa' al-mar'atu zakataha ila zawjiha 'inda Abi Hanifah. Cuma mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah menyatakan isteri tidak boleh membayar zakat kepada suami. Apa sebab dia? Apa illah? Lil ishtirak bainahuma fil manafi' 'adatan. Kerana mereka berkongsi manfaat dari segi adat. Imam Abu Hanifah tidak benarkan isteri bayar zakat kepada suami.
Sebab isteri bayar zakat pada suami, last sekali dia keluar makan ke, pergi beli shopping ke, guna duit yang sama juga. Jadi berkisar, berpusing duit zakat tu dalam keluarga dia juga. Itu tak dibenarkan mengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi dalam mazhab Hanafi, pendapat Abu Yusuf Al-Qadhi Abu Yusuf dan juga Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia kata isteri boleh beri zakat kepada suami. Sama seperti mazhab Syafi'i, iaitu isteri tidak ada tanggungan, tidak menjadi satu tanggungjawab kepada isteri untuk membayar nafkah suami. Jadi isteri boleh bayar zakat untuk suami dia, boleh bayar zakat kepada suami dia. Riwayat daripada Al-Bazzar dalam musnadnya, dia kata falamma insarafa wa jaa ila manzilihi, yakni Nabi bila mana dia pulang ke rumah, Zainab datang. Zainab isteri Abdullah bin Mas'ud, dia minta izin untuk berjumpa dengan Nabi. Fa'azina laha, maka diberi izin. Nabi beri izin dia berjumpa dengan Nabi. Maka pada ketika itu isteri Abdullah bin Mas'ud iaitu Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka amartana al-yawm bis-sadaqah." Kamu suruh kami pada hari ini untuk bersedekah. Wa indi huli, di sisi aku ada barang-barang kemas, barang perhiasan milik aku. Aku nak bersedekah barang-barang kemas aku ini. Cuma Abdullah bin Mas'ud dia mendakwa bahawasanya dia dan anak lebih berhak untuk diberi sedekah kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, sadaqa ibnu Mas'ud sadaqa ibnu Mas'ud zawjuka wa waladuka. Benarlah ibnu Mas'ud, benarlah ibnu Mas'ud, zawjuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi. Dan suami kamu, anak kamu itu lebih berhak untuk kamu beri sedekah kepada mereka. Itu jawapan Nabi. Ini berdasarkan hadis daripada Al-Bazzar dalam musnadnya. Sebab itu ulama menyatakan Abdullah bin Mas'ud antara orang yang faqih, sebab Nabi benarkan jawapan dia. Hadis yang ketujuh daripada Maimunah bintil Haris. Apa dia? Iaitu Maimunah bintil Haris annaha a'taqat walidatan fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah bintil Haris dia telah merdekakan hamba, merdekakan hamba perempuan yang lahir dalam pemilikannya. Mana dia ada hamba perempuan lahirkan anak tersebut. Dia panggil wali dah. Dia merdekakan anak tersebut pada zaman Nabi SAW. Fazakarat, dia merdekakan tersebut, dia tak bagi tahu Nabi, dia merdekakan dulu. Kemudian dia sebut kepada Nabi mengenai dia telah merdekakan seorang hamba. Maka Nabi kata apa? Lau a'taitiha, kalaulah kamu berikan hamba tadi akhwalaki, kepada kaum kerabat kamu. Akhwal ni makna makcik-makcik, pakcik-pakcik sebelah mak, pakcik-pakcik sebelah mak kamu. Kana a'zama la ajrik, sudah pasti itu pahala yang lebih besar. Sebab pakcik-pakcik kamu ni, mereka ni berhajat kepada khadam, kepada pembantu, sebab mungkin kesempitan hidup, mereka lebih perlu. Yang kamu nak merdekakan hamba, itu pahala besar juga. Tapi lebih besar daripada itu, kamu berikan hamba ni kepada pakcik kamu supaya dia boleh berkhidmat kepada pakcik kamu. Ini menunjukkan sedekah kepada kaum kerabat itu lebih baik, kerana mereka ni orang yang dekat dengan kita dan mereka lebih memerlukan. Mereka memerlukan orang yang ada hubungan dengan kita. Hadis yang ke-8 daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya aku memiliki dua jiran. Fa ila ayyihima uhdi, yang manakah jiran yang aku nak berikan hadiah? Yang mana satu? Aku ada dua jiran ni, belah kanan satu, belah kiri satu. Yang manakah aku nak berikan hadiah? Nak berikan, ada makanan masak lebih ke, ada apa-apa pemberian aku nak berikan, yang mana yang aku nak utamakan? Maka Nabi jawab, ila aqrabihima minki baban. Hadis riwayat Imam Bukhari.
iaitu orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Bukan dinding, pintunya dekat dengan kamu. Sebab apa? Sebab apa disebutkan pintu? Kerana pintu ini selalu kita bertemu. Pintu, bila dekat pintu ni selalu bertemu. Ada orang dekat dinding je sebelah, tapi pintunya jauh. Ini menunjukkan Nabi suruh orang yang selalu kita bertemu, jiran yang selalu berselisih pintu dengan kita ni, pintu dia dekat, kita selalu berselisih, maka bermuamalat, bermuasyarat dengan mereka dengan cara yang terbaik. Wabil, Quran menyebutkan wabil walidaini ihsana, buat baik kepada kedua ibu bapa, wabizil qurba, buat baik kepada kaum kerabat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, kepada orang miskin, wal jarizil qurba, kepada jiran yang jarizil qurba, jiran yang mempunyai yang dekat, jiran yang dekat, wal jaril jambi, dan juga jiran lambung kamu. Jiran lambung siapa? Isteri kita lah, kena buat baik juga, sebab dia sentiasa ada bersama kita. Ini menunjukkan jiran yang paling dekat itu yang perlu kita lebihkan kebaikan kepada dia. Kalau kita nak bagi apa-apa, kalau ada lebih, kita bolehlah bagi 2-3 jiran ada keliling kita. Tapi kalau ada sikit je benda tu, bagi jiran yang mana paling dekat pintu dengan rumah kita. Sebab galakan untuk berbuat baik itu sesuai. Sebab apa sesuai? Sebab dia lebih dekat pintu dia, selalu bertemu. Sebab tu orang yang berzina dengan isteri, dengan jiran dia dapat 2 dosa. Berzina tu dah dosa besar. Berzina dengan orang lain dosa besar. Berzina dengan jiran sendiri dapat 2 dosa lagi. Dapat 2 dosa. Dosa pertama adalah dosa berzina. Dosa kedua kerana tidak menjaga hak jiran. Hak jiran ni kita kena jaga. Maksud macam mana kena jaga? Maknanya kalau ada apa-apa masakan lebih, ada kita nak bagi, kita bagi jiran. Nak parking kereta, kalau rumah teres, jangan sampai menyakiti jiran. Jiran tak selesa nak masuk rumah, nak masuk parking, nak masuk kereta dalam rumah dia pun susah, sebab kita parking terlampau di tengah jalan sangat. Kemudian jiran ini apa dia? Nabi Jibril selalu pesan kepada Nabi tentang hak jiran. Jagalah hak jiran. Sampai Nabi kata seolah-olah Jibril selalu pesan ke aku ni, aku fikir seolah-olah kalaulah berlaku kematian, jiran akan mewarisi harta pusaka kita. Sebab apa? Selalu sangat Jibril pesan tentang hak jiran. Jadi hak kejiranan ni sangat penting lah, untuk kita jaga. Sebab tu jiran yang baik, kehidupan akan harmoni, sentiasa tenteram lah, tenteram. Tapi kalau kita dapat jiran yang culture dia lain dengan kita, budaya dia lain. Contoh kita kan ada tong sampah ke depan rumah ke, kita letak elok. Dia pula mungkin dia negara Arab mana lah, campak sampah bersepak keliling depan rumah tu pun pening juga kalau jiran dapat jiran macam tu. Jadi jiran kita perlu jaga. Hak kejiranan itu satu perkara yang sangat ditekankan dalam Islam. Hadis yang ke-9 daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqatan", apabila kamu masak kuah, maraqah, kuah yang di dalamnya ada daging ataupun tak ada daging, yang penting kuah, fa'aksar ma'aha, fa'aksir ma'aha, banyakkan air je, banyakkan air, wa ta'ahad jiranak, dan selalu perhatikan, selalu tengok-tengoklah jiran, tengok-tengok jiran kamu. Yang kemungkinan sebelah jiran kita tu orang tua, anak pun duduk jauh, jadi nak masak pun seorang dia, jadi kita pun bagi dia makanan. Sebab tu jiran, hak jiran sangat penting. Kalau jiran kita rumah kena masuk, kena call polis. Call polis ke call orang yang kalau ada orang yang kita kenal yang boleh untuk selamatkan, kita call orang tersebut. Sebab apa? Jangan pula kita biarkan. Sebab jiran ini kita perlu jaga, bukan ketika dia ada, ketika dia tak ada pun kita kena jaga rumah dia. Sampai Nabi pesan kalau nak masak lebihkan air. Tak kira lah ada air tak ada daging tak ada daging, ada ayam tak ada ayam, yang penting kuah tadi lebihkan bagi kepada jiran. Cuma dalam hadis ni
Nabi nak beri galakan untuk sedekahlah kepada jiran walaupun benda yang sedikit. Tapi tuan-tuan janganlah buat macam tu. Bagilah sikit berapa ketul daging, ikan sikit ke, ayam sikit ke. Jangan bagi kuah semata-mata. Ini Nabi nak menggambarkan sedekahlah kepada jiran. Jaga betul-betul hak jiran. Janganlah tuan-tuan bagi betul-betul. Kita baca hadis malam ni, Nabi kata apabila kamu masak kuah, lebihkan air dia, bagi kuah kepada jiran. Kuah saja, tak payah bagi benda lain. Bagi isi. Kita kalau orang bagi makan kenduri, tuan-tuan, orang hidang nasi dengan kuah je, mesti tuan-tuan pelik. Takkan tak ada lauk? Mestilah kena ada daging ke, ayam ke, ikan ke. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kita lihat satu hadis daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar ibn al-Khattab dia kata, hamaltu ala farsin fi sabilillah. Aku memberikan tunggangan aku ni kepada seseorang. Memberi kuda kepada seseorang untuk dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'adha'ahu alladhi kana 'indahu. Kemudian kuda yang ada di sisi Saidina Umar, kuda tersebut tak berapa elok. Sama ada dia tak taat kepada tuan dia, ataupun dialah susah nak beri makanan ke, ataupun dia tak setia, ataupun dia tak seperti haiwan yang lain. Fa'aradtu an ashtariyahu. Maka Sayyidina Umar dia nak beli balik kuda yang dia telah berikan kepada seseorang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa dhanantu annahu yabi'ahu birukhsin. Dan aku menyangka, Sayyidina Umar kata, aku sangka orang yang mana aku bagi dia kuda tadi, dia akan jual kepada aku dengan harga yang murah. Dia akan bagi dengan harga yang murah, sebab aku yang bagi dia free. Mesti dia bagi murah punya ni. Fasa'altun Nabi. Kemudian aku pun berjumpa dengan Nabi. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, la tashtari, jangan kamu beli. Larangan. Nabi larang untuk kita beli. Kita dah bagi orang, kita dah bagi motor ke orang, kemudian kita ada 2 biji motor. Satu motor yang biasa, satu motor yang tahan lah, boleh bergerak jauh. Jadi motor yang biasa-biasa ni kita bagi orang. Motor yang sedap kita bawa ni, boleh perjalanan jauh, tiba-tiba motor tu buat hal, tak habis-habis buat hal. Jadi kita kata, motor dah bagi orang dah, gerang-gerang semua dah bagi dah. Jadi kita berjumpa orang tu balik, boleh tak jual motor yang aku bagikan kepada kamu? Jual murah-murah cukup lah. Mesti takkan orang tak jual mahal. Motor free je, dia dapat free. Kita yang bagi dia free, mestilah dia akan jual balik, taklah mahal sangat. Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bagi tahu perkara ni kepada Nabi. Nabi kata, la tashtari, jangan kamu beli. Jangan kamu beli. Nabi larang. Wala ta'ud fi sadaqatik. Nabi kata, jangan kamu kembalikan, ambil balik sedekah kamu. Wa in a'takahu bidirhamin, walaupun dia berikan kepada kamu barang tadi dengan harga, dengan nilai 1 dirham. Contohnya motor kita bagi dia free, kemudian kita minta suruh dia jual kepada kita motor tadi, dia jual harga 1,000 kira murah. Motor second hand pun ada 2,000-3,000 ringgit. Jadi dia bagi kita 1,000 kira murah. Nabi kata, kalau 10 ringgit pun jangan ambil motor tu, sebab kamu dah bagi dia free. Bila kamu dah bagi dia sedekah ke, hadiah ke, jangan kamu ambil balik. Larangan di sini, ulama menyatakan larangan ini adalah larangan yang berbentuk makruh. Walaupun Ibnul Malik menyatakan, sebahagian di kalangan ulama mereka berpandangan membeli orang yang bersedekah, dia bagi sedekah, dia beli barang sedekah dia tu, hukumnya adalah haram, berdasarkan zahir daripada hadis yang kita sedang bacakan ini, daripada Umar ibn al-Khattab. Sebahagian ulama kata haram, tapi sebenarnya al-aktsarun, majoriti di kalangan ulama termasuk mazhab Syafi'i, tidak haram. Hukumnya adalah makruh tanzih. Makruh tanzih adalah makruh yang biasa, makruh.
Sebab apa makruh? Likaunil qubhi fihi li ghairihi. Kerana huduh, jelek perangai tu. Kita dah bagi orang, dah bagi dia free, tiba-tiba kita nak minta dia jual balik. Takkan nak jual mahal dengan kita, mesti jual murah. Sebab kita bagi dia free. Jadi perbuatan tersebut buruk siku. Buruk siku walaupun dengan cara membeli, itu tak dibenarkan. Makruh hukumnya. Annal mutasaddaq alaih. Kerana orang yang diberikan sedekah kepada dia, kadang-kadang dia akan bertoleransi, bertasamuh, berlebih kurang pada harga. Sebab dia sendiri dapat free, takkan dia nak jual mahal. Kemudian Nabi bagi tahu di akhir hadis ni, Nabi kata fa innal aida fi sadaqatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ih. Sesungguhnya orang yang mana ambil balik sedekah dia, innal aida fi sadaqatihi, orang yang ambil balik sedekah dia buruk siku, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi, seperti anjing yang jilat muntah dia balik. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata wala la ta'ud fi sadaqatik, jangan kamu ambil balik barang sedekah kamu, fa innal aida fi sadaqatihi kal aidi fi qai'ihi. Orang yang ambil balik buruk siku walaupun dengan cara beli barang sedekah dia adalah seperti mana anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis yang terakhir pada malam ni daripada Buraidah. Dia berkata, kuntu jalisan, aku satu kali duduk di sisi Nabi. Id atathu mar'atun, tiba-tiba datang seorang perempuan berjumpa dengan Nabi. Perempuan tu kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin, aku dah sedekah dah kepada mak aku ni, aku beri kepada mak aku, beri milik, atau aku beri hebah ataupun beri sedekah kepada ibu aku beri dia seorang hamba, khadam, hamba. Wa innaha matat, qala wa innaha matat, kemudian ibu aku mati. Jawab persoalannya, boleh tak aku ambil balik apa? Hamba perempuan tadi, hamba perempuan yang aku berikan kepada mak aku tadi, kemudian jadi milik aku dah beri, aku ambil balik, boleh tak? Nabi kata apa? Wajaba ajruki, bagi kamu wahai perempuan, kamu dapat pahala. Waraddaha alaikil miras, dan dikembalikan perempuan tadi kepada kamu, harta pusaka telah mengembalikan hamba perempuan tadi kepada kamu. Bukan kamu nak, memang dapat pembahagian harta pusaka kepada kamu, jadi milik kamu dengan sebab pewarisan harta. Ini kembali dengan cara yang halal. Jadi maksud daripada hadis ini tak termasuk pada hadis yang pertama yang kita bincangkan tadi, iaitu seperti anjing yang menjilat jilatannya, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Sebab dalam hadis ini, dia tak beli barang yang dia bagikan kepada mak dia, dia dapat melalui harta pusaka. Bukan dia ambil balik, bukan dia beli, tapi dia dapat melalui cara yang halal, cara yang bersih. Makna bukan pilihan dia, sebab mak dia mati memang dapat. Ibnul Malik menyatakan, aksarul ulama, kebanyakan di kalangan ulama, anna syakhs, seseorang apabila bersedekah dengan satu sedekah kepada kaum kerabatnya, kemudian dia mewarisinya, maka harta tersebut adalah halal baginya. Harta tersebut adalah halal baginya. Walaupun ada sebahagian di kalangan ulama, minoriti di kalangan ulama menyatakan wajib berikan harta tersebut kepada fakir miskin, kerana dia adalah hak Allah. Sebab kamu dah bagi kepada mak kamu, dia kembali balik kepada kamu dengan cara harta pusaka, kamu bagi balik, sedekahkan kepada fakir miskin, kerana dia menjadi hak Allah. Tapi pendapat tersebut pendapat minoriti ulama lah. Pendapat yang kuatnya adalah tak jadi masalah. Kemudian perempuan tadi menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu kana 'alaiha saumu syahrin, mak aku ada puasa sebulan yang dia tinggal,
afa asumu anha, boleh tak aku nak puasa untuk mak aku? Nabi kata, sumi anha, puasalah untuk mak kamu. Qalat, perempuan tu tanya lagi, innaha lam tahujja qattu, dia tak pernah tunaikan haji. Afa ahujju anha, boleh tak aku nak tunaikan haji untuk mak aku? Nabi kata, na'am, hujji anha, tunaikan haji untuk mak kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam At-Tibi menyatakan Imam Ahmad mengharuskan seorang wali ataupun waris berpuasa bagi pihak si mati. Maka alaihi min qada' Ramadan atau nazar atau kafarah bihadza, sama ada dia ada tertinggal puasa wajib lah cerita ni, sama ada puasa nazar ke, puasa bulan Ramadan ke, atau puasa kafarah, maka waris boleh puasakan untuk si mati. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah tak membenarkannya. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada dua pendapat, fatwa qadim dengan fatwa jadid, fatwa lama dengan fatwa baru. Antara fatwa lama dan juga fatwa baru sedikit kontradiksi. Satu kata waris boleh berpuasa, satu lagi kata bayar satu cupak makanan untuk satu hari puasa yang ditinggalkan. Dua-dua boleh. Haji pun Nabi kata kamu tunaikan haji untuk dia, sama ada wajib ke atas dia untuk tunaikan haji ataupun tidak, sama ada dia wasiat ataupun tidak. Harus seseorang menunaikan haji bagi pihak si mati sebulat suara di kalangan ulama. Cuma tuan-tuan kena fahamlah, dalam bab haji ni kalau dia mati memang duit tak cukup. Duit dia ada 4,000 5,000 ringgit je, memang tak wajib pergi haji lah. Tambah-tambah sekarang kalau tuan-tuan mati esok duit ada 10,000, memang tak wajib pergi haji lah. Sebab pergi haji selalunya dekat 20,000 juga, berbelah ribu lah. Kalau penuh 30,000, kalau penuh. Tapi kan dia ada ni, dia ada B40 lah apa semua tu. Jadi berbelas ribu dekat 20,000 jugalah. Jadi kalau dia bawah 10,000 tak wajib bergaji. Kalau dia mati tentu ada 8,000 je, esok mati, maka tak wajib waris anak-anak tuan-tuan untuk tunaikan haji untuk tuan-tuan. Tapi kalau dia nak buat boleh lah, tapi jangan ambil harta pusaka tu, guna harta dia lah. Anak tuan-tuan nak pergi haji untuk tuan-tuan, duit ada 8,000 je, duit tersebut tak boleh guna untuk pergi haji, sebab duit tersebut pembahagian harta pusaka, kena bagilah waris-waris. Sebab antara anak tuan-tuan ada 5 orang, mungkin 2 orang setuju, tak apalah duit ni kita bawa lah pergi haji, yang mana ni kita separuh tu kita gunakan untuk belanja haji lah. Tapi yang 3 orang tak setuju, jadi tuan-tuan tak boleh. Sebenarnya tak ada kewajipan pun untuk pergi haji, guna duit tu. Melainkan tuan-tuan dalam peng ada 100,000, esok mati, anak kena ambil portion 100,000 tu, asingkan untuk buat badal haji. Sebab wajib haji dah wajib pada ketika tu, sebab duit dah cukup. Cuma menunaikan haji untuk si mati ni hukum dia harus ya, sebelah suara di kalangan ulama. Cuma kita nak bincang mengenai wajib atau tak wajib, itu je. Wajib atau tak wajib. Saya kira cukup sekadar itu pada malam ni, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa soalan malam ni. Kalau tak ada apa-apa, cukup sekadar tu dulu. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.